Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita saudara, salam pertemuan di alam maya. Hari ini hari Malaysia saudara. Apa khabar saudara Zamari LC? Hari percutian saudara Roslila, saya tetap tidak akan cuti selagi ada tenaga. Saudara Kitty Roland Siu, saudara Azrul Jalil, saudara Syarul Azam, selagi ada tenaga, selagi ada waktu, saya tetap akan bertemu dengan anda sekitar jam 9.30 malam. Saudara Muhammad Fendi, saudara Zak Mercy, saudara Sahal Ibrahim. Saya bersiaran di Facebook, begitu juga di Instagram. Jangan lupa saudara, yang saya minta daripada anda cuma like, share dan subscribe. Tidak lebih daripada itu saudara. Like, share dan subscribe. Saya juga ada TikTok yang di adminkan oleh anak saya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Ya, saudara apa khabar? Saudara Akbir Tajudin, Bob Rizal Edwardian. Ini Bob Rizal ni mestilah dia typing dengan saya. Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, apa khabar saudara dari Kemayan, Pahang. Itu juga saudara Syarul Azam, saudara Mokhtar Taib, saudara Karmen dari Sandakan Sabah, saudara Kopel Darus, apa khabar? Saudara Azizan Saidun, Rusni Kurungot, saudara. Begitu juga Ded Mahazir, saudara Ikram Korlin, Rohani Jonit, Madam K, Hazrul Jaidi, Ikram Kolin di Instagram. Teman-teman kita, saudara Ismail Rosiah, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Abdul Hamid. Begitu juga saudara Azizi Mohsin, saudara Bakat Ahmad. Terima kasih, semoga dijauhi bencana. Cik Bunga Matahari, kembanglah memekar. Saudara Kepala Darus, Waalaikumsalam. Saudara Abdul Rauf Saleh, saudara Saparudin Sis Saparudin, saudara Abdul Hamid, saudara Puan Syarifah Hapipah, Madam K, salam dari Tangkak, dari Johor, saudara Madam K, Mat Zarian, Hirup UMNO, Kuih Seruh, Saidah Yakin, Mak Sepri. Terima kasih hadir. Itu juga saudara Puan Nuriah Arsyad. Dari mana tak tahu saya. Dari Hutan Melentang Puan Nuriah Arsyad. Ini orang Teluk Intan. Hutan Melentang ni sama Hutan Melentang atau Hutan Melentang bagian Datuk. Ini orang Datuk Zahid Midi lah ikut. Puan Nur Maria, saudara Kamal Arifin, saudara Syarifah Hapipah dari Pasir Gudang, saudara Ating. Hello everybody. Terima kasih saudara Zul Marshall. Itu juga saudara Rashid Abdul Hamid. Dan teman-teman yang tak sempat saya santun ni, saya mohon maaf. Nak santun satu persatu sampai pukul 2 pagi kan pun tak habis saudara ya. Baik saudara. Hari ini hari Jumaat, hari Malaysia, hari penubuhan Malaysia. Sebenarnya inilah hari yang paling bersejarah dalam kita sebagai warga negara Malaysia yang tercinta ini. Hari ini tanggal 16 September, tapi COVID-19 sudah pun menyerang selama 912 hari saudara. 912 hari lamanya. Bumi kita ni masih belum lagi bebas daripada serangan COVID-19. Bagaimanapun dari si laporan yang saya terima daripada saudara Jamil Idris, saudara Rio, nampak gayanya hari semalam ada sikit pengurangan. Daripada 2,431 kemarin, semalam 2,375 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, menjadikan jumlah jangkitan sudah pun mencecah angka 4,813,702 orang yang terkumpul warga kita yang dijengah oleh virus corona. Dan kabarnya semalam ada 3 kematian. Ini yang menyedihkan saudara. Jadi saya haraplah kita sentiasa menjaga kebersihan diri kita, berusahalah untuk kita memutuskan jaringan COVID-19 ini. Kerana saya melihat terdapat jangkitan di 6 buah negeri. 6 buah negeri meningkat, 7 negeri susut, dan 3 negeri tidak berubah, iaitu di Pulau Pinang 108 jangkitan, Labuan 4 jangkitan, dan Perlis 9 jangkitan. 3 negeri ini tidak berubah, dah 2 hari betul-betul. Perak masih lagi angkanya walaupun susut, tapi angkanya 221. Selangor juga walaupun susut tetapi jumlahnya adalah 683 jangkitannya semalam. Di wilayah Persekutuan, jangkitan bertingkat menambah, iaitu 458 orang. Sabah juga nampaknya meningkat pada 230. Pulau Pinang dan Sarawak 106.
Itulah saudara 7 buah negeri yang ada jangkitan bertambah mengatasi 100. Yang lain-lain negeri masih lagi bertahan di bawah angka 100 jangkitan. Berusaha kita saudara untuk memutuskan jaringan ini. Baik saudara, terima kasih saudara Jamil, terima kasih saudara Rio yang bertugas di Universiti Melaya. Saudara, kita masuk segmen e-commerce. Kalau anda mempunyai produk, hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar terus memasarkan setangi al-bakurnya untuk memastikan aroma bilik kita, rumah kita wangi macam kita berada di Tanah Suci Mekah ataupun seperti berada di Masjid Nabawi. Bagi mereka yang tak berkesempatan, belum lagi mendapat peluang menjadi tamu Allah, bakarlah aroma setangi al-bakur ini. Itulah aromanya kalau saudara berada di Raudah, di Masjid Nabawi, saudara tenang, fikiran kita tenang, sihat. Dan Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi dari tanah Arab. Saya, minyak wangi yang paling kegemaran saya adalah Amir Al-Khud, berasaskan kepada pati ini kayu gaharu. Memang saudara bila kita spray kat badan kita rasa segar seluruh badan. Dan bagi mereka yang nak jaga diri, nak jaga kesihatan, jangan lupa gula O. Gula O ini adalah untuk mengurangkan paras gula dalam badan kita, saudara. Gula O dia tak ada kalori. Saudara, jangan lupa boleh memesan daripada Al-Azhar. Saudara, kalau anda tidak mendapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Harga kekal harga lama, walaupun sebagaimana saya katakan, harga daging naik, harga bahan-bahan lain naik, tapi dia masih memasarkan dendeng manis Siti Farehah pada harga yang lama. Berapa saya tak boleh beritahu. Hubungi beliau di talian 017 711 4300. Untuk teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, buah-buahan yang manis, anggur, ceri, apple dan sebagainya, boleh hubungi Syauqi di talian 012 357 5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan di mana harganya di bawah harga di pasar, dan buah-buahan tersebut terus dihantar ke rumah saudara. Dan akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya iaitu popiah sira Lady Maria. Memang sedap saudara, pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Sedap, pedas, rangup, manis, mampu rasa, mampu dimiliki. Hubungi Nizam saudara. Itulah seketika saja untuk kita dalam segmen e-commerce. Sekarang ni kita masuk dalam segmen naluri kehidupan. Saudara jangan anggap ini adalah daripada ustaz ya. Saya bukan seorang ustaz. Saya bukan pakar soal agama ni, tapi saya mendapat kiriman teman-teman yang setelah saya hayati, saya fikirkan elok untuk saya wawarkan bersama dalam segmen naluri kehidupan supaya dapat dijadikan sebagai pedoman ataupun ini menjadi tauladan dalam kehidupan kita. Sebenarnya saudara, kadang-kadang kita rasa menyesal. Ramai orang sering kali mengalami kesalahan. Macam kata Buya Hamka, dia kata kalau orang berjudi tu, bila dia menang ketagihan, tapi bila dia kalah penyesalan. Jadi penyesalan itu hadir dalam hati seseorang. Ia timbul kerana kehilangan atau terlepas sesuatu yang dirasakan sangat bernilai dalam hidupnya. Seseorang yang merasakan wangnya begitu bernilai, dia akan menyesal apabila kehilangan wang tersebut. Sebaliknya saudara, bagi seorang Muslim yang sejati, mereka akan lebih menyesal apabila terlepas solat subuh, kerana merasakan itulah antara solat yang sangat bernilai. Jadi itulah perbezaan antara kesalahan antara orang yang beriman dengan orang biasa-biasa. Orang biasa ni hilang duit, berlaku kemalangan, dia menyesal. Kalau tak keluar rumah tadi, mungkinlah tak berlaku kemalangan. Dia bukan menyesal, Allah dah lepas waktu subuh, alamak dah terlepas waktu duha, ataupun waktu zuhur terlepas, terlajak sampai pukul 5 petang. Dia akan merasa menyesal. Kerana inilah penilaian yang ditentukan oleh faktor keimanan serta keyakinan seseorang hamba Allah, yang mereka yakin kepada Allah, malaikat dan rukun-rukun iman yang lain. Bagi Muslim sebenarnya, apa saja hal yang berkaitan dengan keimanannya, maka ia dianggap sangat bernilai. Itu lebih bernilai daripada segala harta yang kita miliki, saudara.
Justru itu, apa sahaja yang boleh menambahkan imannya, pasti kita harus usahakan. Manakala, apa sahaja yang boleh mengurangkan keimanan kita, wajarnya kita pinggirkan. Iman terletak di hati, saudara. Kerana hatilah yang menimbulkan rasa kesal, rasa takut, rasa kecintaan kita pada Allah SWT, pada baginda Rasulullah SAW, rindu dan sebagainya. Orang yang punya keimanan, dia rindu untuk segera kembali ke pangkuan ilahi. Itu bagi mereka yang sentiasa digamit oleh kerinduan. Tapi orang yang tak beriman ni, dia takut. Saudara. Jadi apabila iman itu bersemi di hati, ia akan menimbulkan rasa menyesal di hati kita atas dosa-dosa yang dilakukan. Sebaliknya, apabila iman itu rapuh, maka dosa itu tidak akan memberi sebarang kesan di hatinya. Jadi saudara, untuk itu saya mengajak teman-teman, kita sebagai manusia biasa, insan yang tidak pernah lari dan melakukan kesilapan dan dosa-dosa, kita segeralah bertaubat. Ubatlah hati kita dengan taubat. Jika pintu hati kita terbuka dengan ilmu dan iman, maka barulah seorang itu seringkali mau bertaubat. Jadi sebaliknya, jika hati tertutup, bagaimana selalu dikatakan, hati telah mati, mereka tidak ada penyesalan. Kalau itu keadaannya nanti, mereka hanya akan menyesal di akhirat nanti. Saudara, jadi hayatilah apa yang saya lontarkan. Jangan fikir siapa yang bercakap, fikirkanlah apa yang perkara-perkara yang saya lontarkan, saudara. Moga ini menjadi kehidupan kita lebih sempurna lagi, saudara. 4. Kita santuni mutiara kata kiriman Tan Sri Osu Sukam yang saban hari menghantar kiriman pada saya. Katanya, semua orang mampu untuk meniru gaya hidup kita. Mereka juga mampu melakukan usaha sebagaimana kita lakukan. Namun, mereka tidak mungkin mampu untuk meniru rezeki yang kita perolehi daripada Allah SWT. Itu milik Allah SWT. Kita nak buat kerja begini, orang mampu mengikut. Kita pakai baju, orang boleh mengikut. Dan ni model dan sebagainya. Apa saja. Kita berusaha pun, orang boleh berusaha. Tetapi mereka tidak mampu untuk meniru ataupun membezakan rezeki yang bakal diperolehi daripada Allah SWT. Ingat itu, saudara. Terima kasih Tan Sri atas kiriman mutiara kata-kata ini yang saya rasakan boleh dijadikan peringatan. Jadi, peringatan kita, saya juga sentiasa mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja tanpa had kerana kita bimbang negara akan muflis. Bicara kita malam ini, saudara, pendek saja. Sabar menanti. Sabar menanti. Siapa mana orang sabar, tak tahulah. Tak sabar nanti, maka melalak menjeritlah. Saudara Samatin Lon, saudara Faizal Majid, saudara Zaman Abidin, saudara Abdul Rahman, saudara Syahrudin. Waalaikumsalam. Salam dari Manjung. Saya Syahrudin Yahya. Terima kasih. Aunty Eli, saudara Abdul Rahman, MF Hairi, saudara. Begitu juga saudara Zanjan, Haji Wan Ismail. Apa khabar Tuan Haji? Saudara Mak Kamal. Waalaikumsalam. Puan Salinah Lina. Okey, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, biasalah kita masuk segmen pantun memantun. Saya terima kasih pada Pak Nazir. Saban hari beliau menghantar kiriman pantun untuk perkongsian kita bersama. Kerana setiap kali pantun itu mengandungi nasihat ataupun teguran. Dan juga kadang-kadang dia mencetuskan pandangannya. Saudara, menurut Pak Nazir, dinginnya suhu bermalam di teratak sementara hendak menunggu pagi. Sudah jadi pinggan tak retak, janganlah hendak diguna lagi. Sudah tahu pinggan tak retak. Saudara, dinginnya suhu bermalam di teratak sementara hendak menunggu pagi. Sudah tahu pinggannya retak, janganlah hendak diguna lagi. Ini orang kata nasi dingin pinggan tak retak. Ataupun pinggan tak retak, nasi tak dingin. Orang tak hendak, aku pun tak ingin. Terima kasih Pak Nazir. Katanya lagi, sungguh rendang si pohon duku, pokok sawa, buahnya lebat. Orang sudah terlajak laku, syaitan ketawa menambah sahabat. Jadi saudara, kalau kita terlajak laku, kita tak ada penyesalan, maka yang akan ketawa berdekat-dekat adalah syaitan. Jadi pastikan kita kalau boleh berusahalah agar syaitan itu menangis. Serta Aunty Eli, saudara Abdul Manaf Helmi, saudara Warosli, saudara Marhamin dari Alustar Kedah,
saudara Nurwan Min, saudara Samsul Abu Hasan. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan, mesti saya beri peringatan. Ini tengah hari tadi saya berbual dengan peguam saya sambil-sambil solat Jumaat. Dan kita jangan lupa, setiap kali bila orang nak marah, marahlah. Kalau orang bosan pun bosanlah. Tapi saya harus menjaga diri saya untuk mengingatkan anda. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang boleh membawa maksud yang berlainan. Saya juga tak mampu untuk menilai setiap komen-komen anda, saudara. Jadi semua itu adalah tanggungjawab anda. Ingat, ini pencerahan politik. Ini perlu saya jelaskan, saudara. Tujuannya adalah untuk memberi informasi kepada warga kita, supaya setiap warga kita sentiasa berinformasi. Dan paling penting, paksi kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Jadi kalau saudara rasa tak sesuai, tak ada masalah. Kalau rasa ini boleh dijadikan panduan dan informasi, terimalah. Kalau saudara ingin menyantuni, gunakanlah bahasa yang baik. Saya sentiasa terdedah, saya sentiasa menanti sebarang pandangan daripada anda. Ingat saudara, gunakanlah bahasa yang baik, jangan melanggar bahasa-bahasa yang tidak diizinkan oleh Kementerian Komunikasi. Itu tanggungjawab anda, saudara. Kita gunakan bahasa yang baik, yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai, saudara. Cuaca tengah hari tadi panas. Waktu saya pergi ke masjid tadi naik motor, panas. Tapi masuk saja jam 2 petang, 3 petang, redup, suram temaram dan ada hujan. Kabarnya di Batu Pahat, jumlah ini mangsa yang mengalami banjir meningkat. Tapi tak tahu lagi negeri-negeri lain, belum lagi saya dapat. Saudara Mahmud, Datuk bijak petik kata orang lain baru balun. Bukan saya kata. Ini bukan kata saudara, bukan saya bijak. Apa yang orang katakan, saya cuba untuk menterjemahkan, saudara. Ya, saudara, tukiran kita apa khabar? Saya bila sebut tukiran ni di Muar ni memang sedap. Di Muar tu dia punya mi rebus. Mi rebus Muar memanglah. Tapi kalau dekat Pekan Muar tu, yang selalu makan mi rebusnya dengan sate waktu pagi. Ini adalah mi rebus dia dekat Muar, selepas dia jambatan menuju ke Petangkap. Tak jauh pun. Dulu adalah Pekan Muar. Tapi kerana ada pecahan pembahagian sempadan, maka dikatakan itu Tangkak. Sebenarnya bukan Tangkak, ialah di Muar, saudara. Sedap mi dia. Saya recommend. Dia kedai warna kuning. Lupa apa nama kedai tu. Saudara tukiran, tak tahulah bilakah masanya saya boleh menjamu selera lagi untuk makan mi Bandung. Memang sedap, saudara. Saudara Fitra Khalid, saudara Ismi, jom kita pergi PD ramai-ramai malam ni. Macam mana saya nak pergi? Hujan lagi apa semua tu. Zazros Rosli, saudara Yahya Ibrahim. Yalah, di PD itu adalah tempat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin malam ni ada ceramah dan sebagainya. Saudara, saya cuma sebagaimana saya katakan tadi, hari ni hari Jumaat, saudara, saya solat Jumaat. Saya solat tadi di Masjid Kuning di Kota Damansara. Dan yang membacakan, khatib yang membacakan khutbahnya anak muda. Saya cukup teruja kerana beliau tidak menggunakan teks yang disediakan. Saya tahulah mungkin ini tak disediakan oleh pimpinan negara ataupun daripada JAKIM, kerana cara kelancaran dia menuturkan khutbahnya dari mimbar yang saya cukup menghayati. Sebab khatib menceritakan bagaimana latar belakang penubuhan negara Malaysia ini. Dan katanya adalah untuk memerdekakan negara kita, Sabah, Sarawak dari pengaruh komunis. Komunis tak percaya pada agama. Sebab itu dulu-dulu, saudara, masjid ini digunakan sebagai tempat untuk kita mendakwahkan orang. Dan juga menyatakan cerita yang benar. Di masjid dia tak ada cerita yang bohong-bohong. Apatah lagi kalau mereka berbicara dari atas mimbar, saudara. Dan secara betul serang sebagai anak muda, saya tengok khatib membaca ini anak muda. Dia melihat bahawa pembangunan negara ini katanya bukan hanya dilakukan oleh pemimpin saja. Ia juga ada tangan-tangan daripada warga, rakyat kita semua bergotong royong, bersatu hati, tanpa memikirkan keturunan, bangsa dan fahaman. Kita sama-sama membangunkan negara ini. Tapi realitinya, ini bukan dia kata, saya realitinya hari ini kita melihat ada tangan-tangan yang seolah-olah mahu menghancurkan keharmonian,
kemakmuran negara kita. Ya, sebab itu saya melihat, sebab sebagai anak muda di atas mimbar, dia mengatakan kebimbangannya melihat bagaimana kita masih lagi, warga bangsa khususnya umat Islam ini, masih lagi bercakaran, bergaduh sama sendiri, hanya disebabkan oleh politik. Malahan katanya wujudnya kumpulan-kumpulan yang ekstremis yang mahu memecah belahkan ukhuwah kita. Jadi sebenarnya dia, anak muda itu mengingatkan pada kita, maksud saya tu yang penjemaah hari ini, dia mengingatkan bahawa bila kita bergaduh sampai menumpahkan darah, itu haram bagi seorang Muslim. Dan kita tidak boleh untuk saling zalim menzalimi, tak boleh fitnah memfitnah, benci membenci, caci mencaci. Ini peringatan yang saya dapat hari ini solat Jumaat di Masjid Kota Damansara. Imamnya muda, saya ingat sekitar dalam 30 tahun lah, tapi bicaranya lancar dan kita mendengar tak adalah rasa mengantuk, saudara. Jadi yang paling saya suka ayatnya, dia kata, siapa yang mahukan dunia tanpa ilmu dan akhirat juga tanpa ilmu, mereka ini adalah orang yang akhirnya kesal nanti. Sebab itu dia mengingatkan bagaimana kita harus membina ekonomi kita. Dia menceritakan peristiwa bagaimana Saidina Uthman Affan membeli telaga ataupun perigi daripada seorang Yahudi, hanya semata-mata bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan ummah. Artinya kalau kita mempunyai kewangan, sentiasalah bersedekah. Saidina Umar Affan dia beli perigi, kerana zaman itu waktu baginda Rasulullah sampai di Madinah, banyak, ialah di tanah Arab tu susah dapat air. Bila sampai di Madinah itu, perigi itu dikuasai oleh Yahudi. Yahudi ini penipu. Tapi bagaimanapun, kelicikan berfikiran, cara Uthman Affan mempengaruhi Yahudi itu, akhirnya mereka bersetuju untuk menjual perigi tersebut kepada Saidina Uthman Affan agar dapatlah umat Islam yang menyertai baginda Rasulullah melakukan hijrah memperoleh air. Ini satu, bagi saya lah, saudara, itu yang harus kita fikirkan. Anak muda dah bijak berbicara, naik di atas mimbar, mengingatkan kita. Kita yang tua ni pun terasa terkesima lah, saudara. Syabas saya ucapkan. Baik, saudara. Hari ini hari Jumaat, selalunya hari Jumaat ni lah penentu kepada kedudukan pasaran saham. Saham ini menentukan kedudukan ekonomi negara. Dan kita melihat, saudara, bahawa negara Indonesia hari ini secara tiba-tiba pasaran saham di Indonesia melonjak sekali lagi, mengatasi rekod-rekod yang pernah dicatatkan oleh negara tersebut. Hari ini Jakarta peningkatannya kepada 22% sahamnya daripada bulan April yang lalu. Sementara negara kita pula, kita sekadar berlegar pada 1467 mata, iaitu 24% lebih rendah daripada jumlah yang pernah kita catatkan pada bulan April 2018 sebelum pilihan raya umum yang ke-14 dulu, saudara. Dan sejak pilihan raya umum yang ke-14 sehinggalah saat ini, pasaran saham kita dilihat tidak bermaya dan masih naik sikit turun, dan tak tahulah sampai bila. Sedangkan pasaran itu berlaku waktu Kerajaan Barisan Nasional mentadbir negara di bawah pimpinan Datuk Seri Najib. Kita pernah mencatatkan pada angka 1,900 mata yang tertinggi di kalangan pasaran-pasaran saham di rantau Asia ini. Tapi sekarang ini kita merudum teruk. Berdoalah kita, saudara, agar kemakmuran itu dapat kembali. Dia kalau pasaran saham itu naik, artinya ekonomi kita baik. Kalau pasaran itu masih terus merudum begini, tak usah sembang lah. Kamu Menteri Kewangan ke, kamu daripada Bank Negara ke, itu penunjuknya. Petunjuk pada ekonomi kita apabila pasaran saham. Sejauh mana keyakinan orang untuk melabur di negara kita. Ini tak ada pelaburan yang masuk. Dan dalam waktu yang sama, kesannya ringgit kita terus dalam keadaan yang saya katakan yang merudum. Sampai RM4.52. Tak tahulah, saya melihat benda ni. Apabila wang negara kita, ringgit kita ini, pada dipasarkan pada harga RM4.52 untuk $1 Amerika, tentulah ia akan menjerut kehidupan warga marhain kerana harga barangan di pasaran meningkat. Itu dia indikasinya, saudara. Lebih tak ada, jangan sembang lah. Jangan sembang soal
Saya bukan pakar ekonomi, saudara, tapi saya melihat, saya berbual dengan teman-teman yang mereka bergiat di pasaran saham, foreign exchange dan juga sektor ekonomi. Mereka menyatakan indikasinya mudah. Kalau pasaran saham naik, ringgit kita mengukuh, ekonomi kita kukuh. Kalau duit ringgit merudum, pasaran saham merudum, jangan sembang. Itu adalah kita dalam keadaan yang sukar. Dan hari ini kita sudah pun menghampiri. Kerana bila berlaku banjir dan sebagainya, hujan turun dan sebagainya, nanti bertambah-tambah lagi lah ekonomi kita ini dalam keadaan yang sukar, saudara. Baik, saudara, itu sedikit tentang pasaran saham. Cuma saya melihat ada satu catatan. Kita merayakan hari ini Hari Malaysia, saudara. Rupanya sudah lebih 46 tahun. Orang yang mengubah lagu negaraku kita ini adalah sebenarnya Allahyarham Saiful Bahari Ilyas. Katanya hasil pemikiran, hasil kerjanya, walaupun lagu negaraku ni kata orang diambil daripada rentap lagu moon lagu bulan, lagu macam-macam lah. Tetapi orang yang bertanggungjawab mengubah lagu sebut dengan lirik sebagainya adalah Saiful Bahari Ilyas. Tapi katanya dia cuma dibayar cuma RM1,000 dulu. Sampai sekarang ini tidak ada siapa pun mengenang jasa Allahyarham. Sebab itu anak ketiga arwah, iaitu Kush Nafiah, dia dah berusia 50 tahun. Dia kata meskipun RM1 bukan ukuran sebenar jasa arwah bapanya, namun dia sangat mengharapkan agar bapanya menerima pengiktirafan sama seperti seniman yang lain. Itu dia, saya. Memang dulu-dulu pun saya waktu kecil-kecil memang kita banyak juga lagu-lagu gubahan Saiful Bahari ni. Tapi kita kadang-kadang negara kita ni kita lupa. Kita mudah lupa dan tidak mengenang jasa orang-orang terdahulu. Saya haraplah agar Kementerian Komunikasi melihat persoalan ini. Apa yang dilontarkan oleh Kush Nafiah, banyak kisah mengenai bapanya diceritakan oleh ibunya, iaitu Allahyarham Nurani Ahmad, yang mendirikan mereka berkahwin pada tahun 1968 dan peroleh 5 orang cahaya mata. Dia katanya bapanya menumpahkan jasa kepada tanah Melayu dan kemudian Malaysia dengan lirik-lirik gubahannya. Banyak lagu-lagu patriotik yang dihasilkan oleh Allahyarham Saiful Bahari. Jadi Kementerian Komunikasi harus melihat soalan ini. Jangan lupa cakap politik saja, saya. Bila kita bercakap soal Malaysia hari ini, bagaimana semua tahu, kemarin kita kehilangan seorang ahli politik yang cukup menghiburkan. Itu Sami Belu. Dia pun telah meninggal dunia. Bagaimana dia dapat gelaran sebagai Tun dan sebagainya. Tapi saya rasa kita akan kehilangan lah. Sebab mendiang Tun Sami Belu ni, dia bijak menentukan kata-kata yang menggelikan hati. Orang tak marah, walaupun dia kata tuturan kata-katanya menyanggah dari segi bahasa, tapi orang boleh tersenyum, boleh ketawa. Saya malam ni nak baca petikan antara kata-kata ni. Sahabat saya kirim, Saudara Mufti daripada Kedah, dia hantar kiriman saya, dia kata ingatkan kata-kata Sami Belu bila dia merasmikan pos laju. Dia kata saya mau ini pos laju berkhidmat dengan baik. Besok kirim, hari ini sampai. Memanglah benda tak ada logikanya. Tapi kita melihat kenyataan-kenyataan itu menghiburkan hati. Kata Sami Belu lagi, dia kata bila dia bercakap tentang kehormatan, ini dari segi bahasa, pelanggaran bahasa. Tapi kita faham maksudnya, ya saudara. Dia kata ini perkara banyak memalukan saya. Sebenarnya kemaluan saya sangat-sangat besar. Jadi kita itulah ini. Sekarang ni saya katakan bahawa yang ganti tempat Sami Belu ni adalah ini Mak Sabu lah maknanya. Saudara. Kemudian dia pernah bercakap tentang dadah. Bila bercakap dengan dadah, dia mewakili kawasan parlimen di Sungai Siput. Bila cakap, dia bahasa dia tu bila pronounce ataupun ungkapannya tu kadang-kadang memang mengelirukan, tapi kita faham maksudnya. Dia kata orang muda. Orang muda. Dia tak kata orang muda. Orang muda sekarang banyak suka hisap dada. Bukan dadah. Itu. Dia bagi ceramah. Dia kata bila dalam satu ceramah di Sungai Siput, dia kata kita akan bina satu jambatan di kampung sini. Jadi bila penduduk tanya, ya Muhammad, mana ada sungai? Bila dia untuk menjawab persoalan itu, dia kata tak apa. Sungai tak ada, kita bina sungai pula. Itu cara Sami Belu mematahkan cakap-cakap politik orang. Waktu bila orang marah, sebab waktu itu tol, zaman tu sampai ada lagu. Kalau saya ingat lagi,
Allahyarham Pui, sahabat saya mengubah satu lagu Hello Hello Sammy Tol. Orang semua marah apabila naik tol masa itu, saudara. Dia bercakap lah dalam ceramah dia, ini tol naik sikit, marah sama saya. Apa? You ingat, ini semua tol saya punya bapa punya kah? Cara nak jawab. Dia menjawab, dia orang ketawa. Tapi dia menjelaskan, jangan marah kat dia lah. Dia kata, ini Dr. Mahathir nak naik tol. Tapi dia tak kata lah, ini Dr. Mahathir punya hal. Tak ada. Ni marah sama saya pasal tol apa? You ingat dia, tol saya punya bapa punya kah? Kemudian, waktu krisis air berlaku. Ini yang paling wow sekali. Semua orang bercakap. Masa tu dia Menteri Kerjaya, Kerja Raya. Bila orang bercakap soal ketersediaan air dan sebagainya, dia kata, semua orang sekarang diminta jangan buang air. Maksudnya tu jangan membazirkan air. Tapi bila sebut jangan buang air, jawabnya kita ni macam mana ni? Kena 3 hari tak buang air. Pewai saya. Dan waktu di Sungai Siput juga, dia menggalakkan orang supaya menderma darah. Ini pun seronok juga. Bila dia kata, marilah kita semua menderma dara. Bukan darah, dara. Aduh, saya tengok wanita-wanita tengok senyum je waktu tu. Kemudian, dalam satu ceramah, bila dia sebut, panggil, dia main langgar je. Saudara, ini satu benda yang perlu dikenang lah. Masa pembukaan acara ceramah, dia kata, selamat datang saudara mara semua. Dia bukan saudara-saudari. Dia ungkapan saudara mara. Dan semasa pembukaan satu acara tu, ayah ni orang memang semua terkejut. Sebab tu masa itu Tan Sri Rafiq Aziz datang merasmikan programnya di Sungai Siput. Dia pun, saya dengan ini mempersilakan, sebab waktu dulu bila nak buat perasmian, maka kita akan tarik pemidang. Ada dia punya nama tempat tu, dia kata tarik pemidang tu, itu perasmian. Sekarang ni pakai belon, gunting ribbon, tapi dulu tarik kain pemidang tu, maka nampaklah bangunan ini dirasmikan oleh so and so. So bila dia nak merasmikan, dia kata, bagi saya ini adalah sangat penting, dan saya mempersilakan Datuk Datin Paduka Rafidah Aziz naik ke atas pentas untuk membuka kain. Orang punya gelak lah saya. Sebenarnya pemidang tu, tapi dia bercakap je. Dan yang paling lawak sekali, bila kita sibuk tentang menghantar angkasawan dan sebagainya, dia kata ini semua kerja mengarut. Bazir wang hantar orang pergi bulan. Kita mesti hantar orang pergi ke matahari. Baru orang kenal Malaysia lagi hebat. Jadi wartawan tanya dengan dia, Datuk, macam mana Datuk nak hantar ke matahari? Kan matahari panas. Jangan susah. Kita jangan hantar waktu siang, memang panas. Kita hantar waktu malam, sejuk. Kadang-kadang saya dengar kenyataan itu bila seseorang, saya senyum sendirian. Itu Bila orang bertanya lagi lah, you jangan lupa tahu saya sudah jadi menteri 30 tahun. Kita tak mau hantar orang pergi matahari, tak payah pergi bulan. Orang tanya, Tok, mana boleh Tok, matahari itu panas. Kita hantar waktu malam, dia kata. Dan ini paling wow. Ini paling wow. Bila kecoh-kecoh waktu itu, zaman kafir mengkafir. Datuk Haji, dia pun mula ada ucapan itu. Ini Haji Hadi pun satu hal. Semua buat orang susah. Sebab dia semua orang dia kafir. Sehingga kan saya pun mahu dikafirkan olehnya. Dia tak faham maksud kafir bagaimana. Itulah kehebatan, itulah kenangan kita, dan kita akan kehilangan seorang ahli politik yang berbicara kadang-kadang tidak menyakitkan hati, membuat kita ketawa, dan logika-logika yang dilontarkan, saudara. Sekadar hiburan awal-awal bicara kita, saudara. Jangan marah, saudara. Saya cuma mengimbau keadaan. Dan hari ini di atas pentas politik kita hari ini ada, iaitu saudara Mat Sabu. Musim sebelum kempen ni kita dengar lah. Dia nak balik mikrofon ke, dia nak jerit ke, dia tak peduli. Sama ada nak kena saman ke, fakta ke tak fakta pun dia main redah saja. Okeylah tu saudara. Sebab dia pernah jadi Menteri Pertahanan, jangan lupa saudara. Saya paling suka sangat tu bila dia berucap di Melaka, tak silap saya. Dia kata, saya ni, dia tak cakap saya dah. Bila datang pentas, dia dah lupa semua tata karma. Aku je. Aku pergi ke England, aku pergi ke Amerika, pergi ke Vietnam. Maklum sajalah, aku ni Menteri Pertahanan.
Balik-balik, hilang jawatan. Naik kereta biasa. Haram jadah sungguh, katanya. Ketua ketawa, kata. Itu keadaannya. Sebab saya katakan, Mak Sabu ni boleh ganti tempat Samir Belu. Tapi tentulah tata karma bahasanya lebih baik daripada Samir Belu. Baik, saya ketawa-ketawa juga. Hari ini di Bagan Datuk, Yang Berhormat Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi telah pun mengadakan majlis pertemuan gerak kerja untuk menghadapi pilihan raya bagi khususnya di kawasan Parlimen dan DUN dalam Parlimen Bagan Datuk. Kabarnya Menteri Besar pun turut hadir. Artinya saudara, kalau Presiden pun dah buat mock ataupun pertemuan dengan gerak bani pekerja-pekerja untuk pilihan raya itu, artinya pilihan raya is around the corner saudara. Dah gerak dah sekarang ni. Cuma saudara, natijahnya kita mengharapkan sebagaimana Presiden UMNO dia kata bahawa pilihan raya mesti diadakan tahun ini. Kerana machinery ataupun jentera pilihan raya kita ni dah bergerak lama dah. Dah lesu dah mereka. Dah letih menunggu bila. Dan kalau kita dengar pula kenyataan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri nak tunggu lagi, tak tahulah kalau nak tunggu lagi. Dan kena ingat saya, ini bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. Bulan 9. Bulan 10. Oktober. Kalau kita buat lebih daripada bulan Oktober, maka monsun akan hadir mulai bulan Disember hingga Januari. Kalau lepas itu pula, dah datang pula, kalau Januari, Raya Cina, Tahun Baru Cina. Diikuti dengan bulan Ramadan, bulan puasa. Dan Syawal, bulan Mac, April. Jadi takkanlah nak tunggu. Jadi sebab itu, dari segi takwimnya, saya melihat pilihan raya akan diadakan seawal-awal, selewat-lewatnya adalah awal bulan Oktober. Lewat daripada itu, maka tempah maut lah masing-masing. Sebab saya tengok kadang-kadang mereka membuat ramalan, macam-macam ramalan. Saudara. Akhirnya, ramalan songsang. Kononnya, banjir lah dan sebagainya. Sekarang lah masanya tak perlu fikir soal itu, saudara. Sebab itu kerana sekarang ni suasana politik bercelaru habis. Nak buat mesyuarat nanti saya mendapat kiriman daripada saudara Abdullah. Dia kata saya nak bertanya, dia kata kenapa perlunya mesyuarat Majlis Tinggi UMNO ditangguhkan lagi? Tak boleh ke nak diteruskan pada 17 September, mana besok sepatutnya sebagaimana dirancangkan, tanpa walaupun tak ada Perdana Menteri pun jalan je lah. Ini persoalan yang saya kata betul juga. Begitu juga saya terima kiriman saudara Zainal. Beliau merupakan bekas anggota polis, anggota masuk keselamatan. Dia kata Assalamualaikum. Lama juga saya tak hantar pandangan. Kali ini dia kata berkuap-kuap perasaan, tak senang hati dan atas tindak tanduk Pak Maher. Dia sebut dia tak ada lagi. Saya melihat sekarang ni saudara, orang tidak lagi bercakap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Ada yang panggil Maher Lambung, ada yang panggil Pak Maher. Artinya penghormatan dah kurang. Kenapa? Adalah kerana sikap melewat-lewatkan. Sebab akar umbi dan rakyat melihat seolah-olah mahu dilewat-lewatkan. Saudara. Dan menurut saudara Zainal, dia kata dia berkuap marah, dia tak senang hati dengan tindak tanduk cara Pak Maher lewat dan lengah pembubaran parlimen. Dan katanya mesyuarat Majlis Kerja Tinggi pada 17-19 jadi besok. Kenapa pula boleh ditangguhkan? Apakah kehendak ini kehendak Presiden? Apakah Presiden nak tangguhkan? Jadi dia kata Pak Zahid pun, dia pun marah juga. Dah habis dia panggil, tak ada panggil lah Datuk Seri Zahid. Pak Zahid pun katanya tak dilihat, tak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah ini. Sedangkan ahli pemuda dah keluar kenyataan, minta agar Presiden UMNO bertegas. Takkan itu pun tak faham. Dan sekarang ni dia kata yang dia lihat Tok Mat, Datuk Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Hassan, dia kata Tok Mat turun naik menguruskan setiap masalah, dia kata. Sebab itu ahli-ahli di bawah dia kata melihat pemimpin yang lembab ni mereka meluat katanya. Untuk itu haraplah jangan esok bila UMNO dah berkubur baru nak tegeh-hegeh, baru nak ambil tindakan. Ini beliau menyatakan bahawa Presiden kena tegas kali ini. Presiden harus mengambil tindakan pada pengkhianat. Mereka yang dilihat sebagai pengkhianat parti perlu diusir segera. Tak mahu lagi dibiarkan berlegar di rumah UMNO. Kerana janganlah sampai ahli akar umbi pula bertindak. Itu kalau ahli akar umbi bertindak, habis dengan presiden-presiden mereka langgar. Jadi kerana dia kata apabila mesyuarat
ditangguhkan lagi. Mula-mula dah 17, lepas tu 28. Dan hari ini sebagaimana yang kita dapat tahu kenyataan daripada Siswa Agung, ditangguhkan pada 30 hari bulan September. Dan ini keadaan saudara, bila tangguh lagi, ahli akad umbi tengok apa hal ni? Tangguh sampai bila? Ini keadaannya. Kabarnya ramai. Begitu juga kita faham yang bahawa Perdana Menteri akan berada di Amerika. Tak silap saya 27 bulan ni dia akan berucap di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu di Ungar, di New York. Sebab itu kabarnya macam mana saya wawarkan 3-4 hari lepas, ramai juga ketua-ketua bahagian UMNO yang diundang untuk menjadi tamu. Tapi satu benda yang saya rasa sebagai Yang Amat Perdana Menteri harus menginsafi suasana sekarang. Bagaimana ramai rupanya kalangan ketua-ketua bahagian yang dijemput pun mereka tak nak pergi. Apa maksudnya? Kalau dulu, kalau Perdana Menteri ajak saya pergi, berlari nak ikut. Tapi sekarang nampak gayanya ramai yang tidak mahu menyertai rombongan tersebut. Itu yang saya katakan, bahawa ahli peringkat akar umbi semakin menghakis kasih dan sayang pada Perdana Menteri. Ini harus dilihat. Saudara, sebab itu mesyuarat Majlis Tinggi yang ditangguhkan sehingga sampai 30 September itu mengikut kenyataan daripada Siswa Agung Datuk Ahmad Maslan. Dan ramai yang beranggapan bahawa ini merupakan mesyuarat yang terakhir sebelum Majlis Kerja Tinggi, sebelum Parlimen dibubarkan. Dalam keadaan begitu, ramai orang merasakan bahawa pemecatan perlu dilakukan. Saya difahamkan ada beberapa nama yang wajar disingkirkan daripada UMNO. Kerana kehadiran mereka itu lebih mendatangkan masalah pada UMNO. Bukan hadir untuk menambah, hadir itu untuk merosakkan. Saya melihat benda begitu, sebab itu saya katakan pada Presiden, jangan risau. Sebarang tindakan yang dilakukan, sebab rakyat tahu, warga UMNO akar umbi tahu, tindakan itu bukan tindakan Zaid Hamidi, tapi tentulah tindakan daripada Biro Disiplin dan Ahli Majlis Tinggi. Dan sebagai Presiden Parti, beliau mesti tegas. Kalau nampak pelanggaran berlaku, maka harus ambil tindakan. Jangan tunggu lama-lama lagi, saudara. Kerana lagi dilengahkan, maka kita akan mengizinkan UMNO ini dikerjakan dari dalam dan luar. Dari dalam, segala parasit-parasit ini akan cuba untuk merobekkan tiang seri UMNO. Dan di luar memanglah lagi kita lengahkan pilihan raya, kita akan diserang habis-habisan. Malam ini macam saya tak tahu, mungkin ada gambar pertemuan di saudara Mak Uzairi, korokmu, apa hal tu. Jangan bergaduh, saudara. Kita boleh bagi pandangan. Rasa-rasa, jadi kalau ada yang nak menyantuni pandangan saya ini, pun jangan berhasrat untuk menyakiti hati, tak usah. Kita berdialog secara tenang dan tenteram. Semua saya mengatakan bahawa kalaulah seandainya pilihan raya ini dilewat-lewatkan sampai nak tangguh tahun depan misalnya, maka bersedialah UMNO untuk dikerjakan oleh pimpinan daripada parti pembangkang. Ini tak boleh nak dinafikan, saudara. Bila mereka sudah mula menggerakkan gerakan yang sekarang ni yang sedang hebat dilakukan adalah oleh Rafizi dan kumpulan daripada Parti Keadilan. Mereka sudah membuka gelanggang. UMNO masih lagi terkial-kial. Kita belum lagi buka gelanggang. Ini yang ahli di peringkat akar umbi. Memang UMNO merasakan sebab kita tak ada cukup. Kita tak punya kewangan yang mampan. UMNO ni duitnya dah disekat dan sebagainya. Jadi untuk mewujudkan satu majlis besar-besaran nanti perlukan kewangan. Jadi yang sekarang ni yang sedang lajunya adalah Parti Keadilan. Mungkin mereka cukup kewangan. Sebab Keadilan memerintah di Negeri Sembilan. Keadilan mentadbir di Negeri Selangor. Ekonomi yang kukuh. Keadilan juga dalam satu pakatan harapan bersama dengan DAP di Pulau Pinang. Saudara, 3 negeri mereka ada yang menjana sumber dana politik yang banyak. Sebab itu kita bagaimanapun, sebab itu saya kata semalam, kalau Presiden UMNO, kalau Perdana Menteri gerakkan kita nak buat pilihan raya dah sekarang ni, maka kita tak ada fikir pasal duit. Tak apalah, cukuplah makan biskut kering dengan teh pun cukup. Ahli-ahli UMNO akar umbi bukan meletakkan kepentingan sebab kita nak bangkit. Kita mau menebus kembali kekalahan yang kita alami. Sepatutnya
semangat dan harapan yang dilakukan oleh ahli peringkat akar umbi ini disantuni dengan penuh keikhlasan oleh pimpinan atasan. Jangan mereka memikirkan soal diri mereka saja. Sayang, saudara, banyak orang mengatakan kita sama civilian saling berantakan. Yang di atas ni saling berebut. Perbalahan dalam UMNO berterusan. Dan malahan kita sama-sama berdendam antara satu sama lain. Ini tidak dapat dinafikan, saudara. Dan sekarang ini saya nak ingatkan Yang Amat Perdana Menteri, semalam saya beritahu, beliau sedang berada dalam radar untuk ditumbangkan oleh Pakatan Harapan dalam apa keadaan sekalipun. Sebab itu saya hairan kenapa beliau redha untuk masih lagi bersekongkol dalam sebuah bahtera yang penuh dengan sampah syarat. Sampah syaratnya banyak dalam bahtera kerajaan keluarga Malaysia. Tak boleh nak disantun dah sebab tidak ada keikhlasan. Di kalangan menteri-menterinya adalah kalangan menteri yang melompat. Katak-katak ini, mereka bukan orang yang setia, mereka yang sentiasa khianat. Sekali mereka berkhianat, mereka boleh berkhianat lagi yang lain. Kita juga, Yang Amat Perdana Menteri juga bersekongkol dengan parti PBM. Yang semua orang tahu, parti PBM Bersatu, memang ungkapan pemimpinnya nak bunuh UMNO. Kita berkawan dengan pembunuh. Betul, sehebat mana pun pendekar, dia takkan setidur sebantal dengan orang yang nak bunuh dia. Sebab moment saja kita alpa saja, maka mereka akan konyok kita. Itu gambarannya. Jadi saya haraplah agar Yang Amat Perdana Menteri insaflah benda begini. Jangan terlena dengan apa sahaja yang berlayan. Sekarang mengajalah, macam saya katakan semalam, kemarin pun saya dah bagi tahu. Tak perlulah berlayan, Yang Amat Umat, I will support you, kami sokong anda dan sebagainya. Tak ada keperluan. Sebab terang-terang pimpinan PAS mengatakan lepas pilihan raya ini calon Perdana Menteri mereka adalah Tan Sri Muhyiddin. Ertinya mereka sudah hilang keyakinan. Mereka tidak lagi percaya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi dalam bahasa orang Melayu kita kata sedar diri lah Yop. Orang Perak kata sedar diri lah Yop. Orang dah tak percaya kat mereka. Udah-udahlah tu. Kembalilah, saya kata, kembali pada UMNO yang sentiasa menyantuni anda. Hari ini pun saya mendapat laporan macam mana yang dicatat dalam My TV online bahawa memang ada gerakan sulit dalam UMNO. Ini saya katakan parasit dalam UMNO. Masih ada lagi. Mereka melakukan gerakan sulit untuk mengabungkan beberapa buah parti daripada Sabah, daripada Sarawak dan daripada Parti Perikatan Nasional. Kerana tak lain tak bukan semata-mata untuk mengejar, untuk mencapai cita-cita mereka untuk kekal berkuasa. Sebab itu, senarai ahli calon-calon yang akan diturun kali ini, Presiden harus tegas. Saudara Cik Hasan, 3 negeri gugurkan darjah. Saya memikirkan soal darjah kebesaran ini, biarlah. Itu antara pimpinan negeri sebut. Jangan kita persoalkan. Cuma saya nak bagi pesan pada teman-teman, jangan kita meraihkan kesedihan orang-orang. Tak elok. Mereka yang berada dalam kesukaran, kesedihan, ya, kita kalau tak boleh nak menzahirkan kata-kata simpati, lebih baik berdiam diri. Diam itu sebahagian daripada iman, saudara. Lebih baik kita diam daripada kita mentertawakan orang, kita memadankan muka. Siapa kita? Memang kadang-kadang di kalangan orang yang membenci parti UMNO, orang yang tak setuju dan tak sairan pemikiran dengan Datuk Seri Najib, tentulah mereka bertepuk tangan. Tapi kena ingat, saudara, ini bukan masanya untuk kita membuang ataupun memberi paku buah keras. Kerana kalau kita buat itu, satu ketika nanti kita juga kena. Ini kifarah, pasti ada, saudara. Ya, saudara kamu Zaman Johan, Presiden takut nak tarik sokongan ke? Ini masalahnya yang saya nak lontarkan tadi. Kalau gitu keadaannya, suka tak suka tarik sokongan saja. Saya bukanlah untuk menggalakkan kita bersikap kurang sopan terhadap Yang Amat Perdana Menteri. Tapi orang kata kalau dah sekali dah cakap tak mau dengar, 2 kali cakap tak nak dengar, anak-anak lu kita rotan je lah. Itu keadaannya, tapi kita tak naklah membuangkan keadaannya. Tapi saudara, banyak orang bercakap dengan saya mengatakan bahawa katanya, ini katanya, bahawa mereka mengatakan bahawa Yang Amat Perdana Menteri dia mengharapkan agar mereka yang dalam seangkatan dengannya, dalam kabinetnya, daripada ahli-ahli UMNO ini dapat dikekalkan sebagai calon untuk pilihan raya akan datang. Kalau ada jaminan begitu, kata mereka, mungkin ini mempercepatkan untuk beliau bersetuju untuk pilihan raya. Kalau tidak, nanti mungkin ada kelengahan. Sebab nama-nama ini merupakan dalam tim
dalam pasukan Datuk Seri Sabri. Saya jangan lupa, inilah tim waktu dia menyokong Tan Sri Muhyiddin dulu. Tim-tim ini juga, saudara jangan lupa, antara menteri-menteri yang masih dia mengharapkan dapat dikekalkan bertanding. Saudara, saya sebut nama dulu, kemudian kita ulas, saudara. Antaranya dia kata teman-teman saya itu yang mengatakan kiriman pada saya, mereka mengatakan dan diharapkan dapat diturunkan sekali lagi untuk bertanding Datuk Seri Syamuddin, Kari Jamaluddin, Datuk Seri Mahathir Khalid, Tan Sri Anwar Musa, Rizal Marikan, Dr. Adham Baba, Tan Sri Noh Omar, Datuk Alimah Sadiq, Datuk Norani Ahmad, Senator Tengku Zafrul dan Datuk Seri Syahidan Kasim. Itulah 11 orang. Ini tim Datuk Seri Ismail Sabri. Saya merasakan bila saya nak mengulas nama-nama sebut di atas tu, kita dah bertanya lah. Apakah mereka ini masih relevan? Apakah orang macam Syahidan Kasim ini masih relevan untuk UMNO? Malahan bagi saya, Tengku Zafrul pun, rakyat masih belum lupa lagi sukarnya untuk dia meluluskan pengeluaran wang kepada wang simpanan pekerja. Dan sekarang ni pun di saat-saat susah, musim hujan, rakyat menjerit minta supaya dikeluarkan diberikan keizinan bagi mereka yang punya simpanan dalam kumpulan wang simpanan pekerja ni, diizinkan untuk mengeluarkan simpanan mereka. Pun tak dengar cerita lagi. Saudara, jadi tangani ekonomi macam mana? Harga ringgit kita masih dalam keadaan yang tak menentu. Kemudian pasaran saham. Jadi kalau dilihat begitu, sebenar-benarnya kalau dia mentadbir ekonomi ternyata gagal. Apakah relevan untuk beliau diturunkan sebagai ahli parlimen, calon parlimen? Datuk Noraini pun senyap sepi walaupun beliau ketua wanita. Ini keadaannya, saudara. Dan Datuk Alimah Sadiq, tak dengar, rakyat tak dengar. Apa ceritanya? Ada ke tak ada? Di sini kita melihat kadang-kadang menteri itu ada tapi nampak tak ada. Yang nampak kerja memang saya tak nafikan Tan Sri Noh Omar bergeraklah dengan koperasinya sana sini, tetapi apakah relevan untuk beliau memikul amanah untuk negeri Selangor? Ini keadaannya. Begitu juga dengan Adham Baba, Rizal Marikan. Kita tengok sekarang ni, kita nak tahu masalah perumahan rakyat dan sebagainya telahkah ditangannya ke? Anwar Musa, ini memang ahli akar umbi pun dah tunggu masa aja nak balon-membalon. Kemudian Datuk Seri Mahathir Khalid sebagai naib presiden, apakah beliau relevan? Tak relevan lagi di Kedah. Khairi Jamaluddin dan Syamuddin yang sekarang ni masalah isu kapal di LCS dan sebagainya sedang didengungkan oleh Pakatan Ambil Pembangkang. Jadi nama-nama inilah katanya bahawa menjadi harapan agar dikekalkan. Maka yang awak Perdana Menteri boleh mempercepatkan. Katanya, saya kata tak gitu. Saya kata mesti ada cerita lain di belakangnya. Soal relevansi mereka tak ada. Saya tak nampak lagi dah. Saya minta maaf lah sebab saya mewakili akar umbi saya di bawah. Saya dapat mendengar. Saudara Mamo dia kata nak sebut nama pun dia kata nak termuntah. Lalang katanya. Memang kadang mereka ni lalang, saudara. Saudara Tok Batuk Adi Zabdi tarik sokonglah. Kita jalan sendiri je lah. Memang benar, saudara. Dan yang agak menggelikan saya ini memang saya lawak petang. Saya kata ini lawak petang sebab ceritanya petang tadi saya terima. Lawak petang apabila Dr. Mahathir mengatakan bahawa ramai hendakkan dia jadi kembali menjadi calon Perdana Menteri. Ini saya kata orang tua nyanyok ni dah buat balik dah. Kita dah bagi tahu duduk di rumah. Saya tak maulah nak membalon sebab ingatkan dia orang yang berusia. Bagi saya lah tak baiklah untuk saya nak membalon. Tapi dia mendedahkan diri dia untuk dibalon. Itu masalahnya. Anak-anaknya tak nasihat. Dia dalam kenyanyokan dia kata saya tengah menimbang kalau saya nak terima ke tak terima untuk sebab orang minta saya jadi calon lagi untuk jadi Perdana Menteri. Siapa yang tak kamu dah? Apa kehancuran yang anda lakukan selama 22 bulan apabila anda menipu keadilan? Janjinya
2 tahun saja jadi Perdana Menteri, kemudian serah pada Datuk Anwar Ibrahim. Apakah warga keadilan boleh lupa soal ini? Sebab itu saya pun hairan bagaimana orang keadilan mengatakan mereka nak mempertahankan Pakatan Harapan. Ini Pakatan Harapan dah cemar. Cemar secemar-cemarnya dilakukan oleh Dr. Mahathir. Dia sekarang ni dia kata dia ada orang tak. Saya dengan menimbangkanlah ada orang tak saya jadi Perdana Menteri. Astaghfirullahalazim. Ini betul-betul lawak senja. Dah lepas itu dia berputar-putar, dia habis dah. Selalunya mestilah Najib dia dah balon. Zahid dah balon. Tiba-tiba sekarang ni dia beralih pula tu, dia tuduh pula PAS parti kafir. Allah, saya kata orang tua ni. Sudahlah, janganlah tuduh PAS parti kafir. Memanglah dulu bila dia kata, ini dia dari segi logika tuanya. Logika waktu ini saya kata lawak senja ni. Sebab dia kata PAS ni berbaik dengan UMNO. Sebab dulu PAS mengatakan UMNO parti kafir. Jadi sekarang ni bila PAS bersama dengan UMNO dan juga Parti Perubatan Bersatu berada dalam keluarga Malaysia yang dipimpin oleh UMNO, maka PAS pun kafir. Saya kata kenapa lah? Adik-adik tak cakap dah soal kafir mengafir ni. Dr. Mahathir pula. Jangan begitu. Ingatlah. Tun Sami Belu pun dah berlalu. Saya tak maulah saya nak apa ini menyentuh secara peribadi. Tapi cukup-cukuplah. Tak ke mana pun berjuang. Lebih baik waktu sekarang ini beliau menyantuni semua warga. Kalau ada kesempatan minta maaf yang terlalu, ada kesilapan, maka warga akan mengingati. Ini rakyat lebih ingat pada Sami Belu. Jangan sampai nanti zaman tu nanti orang tak lupa, orang tak nak ingat dah. Sekurang-kurangnya Sami Belu tu pun orang gelak. Tapi jangan sampai orang lupa. Tun, ini keadaan. Saya mengharap sebagai umat Islam, saya ingin mengingatkan agar Dr. Mahathir berhentilah bercakap politik, berhentilah mengatakan PAS itu parti kafir. Memang saya tak bersetuju dengan PAS, tapi saya tak sampai hati nak menggelarkan PAS parti kafir. Hanya kerana PAS baik dengan UMNO, satu ketika dahulu memang saya tidak nafikan bahawa pimpinan PAS pernah menuduh UMNO ini seolah-olah kafir. Ada isu kafir mengkafir di kalangan warga UMNO. Itu yang saya katakan tadi. Bila Sami Belu kata ini jadi pun satu hal. Semua orang cakap kafir sehingga saya pun mau dikafirkannya. Itu zaman kafir mengkafir. Tiba-tiba sekarang ni Dr. Mahathir pula menuduh PAS kafir. Ini tak betul. Ini tak betul. Mereka umat Islam, pimpinan Islam. Cuma kita sebagai warga cinta damai, kita sedih apabila berlaku perbalahan, perpecahan yang begitu ketara. Memang saya tahu bahawa antara UMNO dengan PAS sukar untuk dijalin kembali bagaimana kita menjalin muafakat nasional. Kerana kita merasa pedihnya bila kita dikhianati. Warga UMNO terasa sangat-sangat apabila pimpinan PAS mengkhianati muafakat nasional. Mereka menyantuni Parti Peribumi dan mahu supaya Parti Peribumi ini dibawa masuk bersama-sama. Macam mana kita nak paksa kita? Dari segi logikanya, kalau PAS mendahului kita dengan ini, saya dengan ini memohon agar Parti Amanah, marilah bersama-sama kita. Buat dulu. Tak. Kamu paksa kami untuk bersama-sama dengan Parti Peribumi. Ini keadaan, itulah juga puncanya saudara. Saya marah yang amat sangat waktu Muafakat Nasional mengadakan mesyuarat. Saya mengulang balik. Dengan antara UMNO dengan PAS. Dan waktu itu dipengusikan oleh Timbalan Presiden UMNO, Datuk Mak Hassan dan Tuan Ibrahim. Setiausanya Datuk Taqiyuddin dan Anwar Ibrahim. Kemudian keluarlah satu kenyataan bahawa Muafakat Nasional mengundang Parti PBM untuk menyertai Muafakat Nasional. Itu yang saya katakan, jangan kita mengundang ular berbisa masuk dalam kelambu kita. Saya memberi peringatan dan ternyata apa yang terjadi. Ini keadaannya. Lain saya tak ada nak marah apa pun. Cuma tak adalah pula nak kata kafir macam mana Dr. Mahathir kata Parti PAS kafir. Tak baik. Tak tahulah lepas ini pula dia apa pula lagi nak kata pada Anwar Ibrahim. Tapi saya mendapat tahu bahawa dia sedang meminang balik untuk berbaik-baik dengan Parti Keadilan. Sebab itu mungkin saya cuba mendengar ceramah-ceramah yang diadakan oleh Parti Keadilan. Belum lagi mereka menyerang Dr. Mahathir. Masih lagi santun menyantun, masih lagi bercerita soal Pakatan Harapan. Sedangkan bagi warga bangsa kita, rakyat mereka akar umbi, mereka tak boleh terima Pakatan Harapan. Saya cuma nak bertanya kepada saudara Rafizi. Sebab Rafizi dulu, waktu musim dia nak bertanding jawatan Timbalan Presiden, dia melontarkan kenyataan bahawa untuk pilihan raya kali ini, Keadilan harus bertanding secara solo.
Saya nak tanya saudara Fizi, bagaimana dengan kenyataan anda? Apakah tiba-tiba sekali ini anda kata kena pula di bawah Pakatan Harapan? Saya dengar juga dulu waktu bertanding di Melaka, pilihan raya kecil di Melaka, pilihan negeri di Melaka, pilihan raya Johor, kaki kempen Iswardi, dia kata sepatutnya keadilan bertanding menggunakan logo sendiri. Tapi apa jadi? Mereka bertanding bawah Pakatan Harapan. Apakah rakyat boleh menerima? Saudara Ken, innalillahi raji'un, dosa ke taubatlah. Itu keadaannya. Kita mengharapkan agar Tun Dr. Mahathir berhentilah dari politik ini. Masa-masa tak lama lagi. Saya bukan Tuhan, kita tak tahu jodoh, pertemuan, ajal maut tentukan Allah SWT. Tapi mengikut hukum akal, Tun sudah melewati 93 tahun lebih usianya. Jadi dalam keadaan-keadaan begini, eloklah duduk di tengah semayang tu bercakap, cari teman-teman untuk memarahkan, mencari pahala balik daripada segala kepincangan yang berlaku. Jumpa minta maaf tak ada masalah. Untuk saling kita sallu ala Nabi, untuk kita saling maaf-maafan, tak ada masalah. Dan pada saudara Fizi, saya cuma nak tanya, apakah keadilan kali ini hadir sebagai Pakatan Harapan atau Parti Keadilan? Kalau beliau merestui untuk Parti Keadilan bertanding di bawah Pakatan Harapan, ini yang saya katakan memang lidah tak bertulang, membohong saja. Sebab saya masih ingat lagi, banyak lagi saudara boleh buka dalam Facebook, dalam YouTube, kenyataan Fizi, kita akan bertanding Parti Keadilan. Tiba-tiba sekarang ni ada pula Pakatan Harapan pula dah selepas kamu menjadi timbalan presiden. Saudara Iswardi, apa juga pandangan anda? Sebab anda juga mengatakan Pakatan Harapan ni dah macam seolah dah gone. Tiba-tiba nak disantun balik Pakatan Harapan. Dan Keadilan duduk di bawah Pakatan Harapan. Ini keadaan yang saya lihat. Sebab warga bangsa Melayu khususnya sukar untuk menerima kehadiran Pakatan Harapan. Percampuran adanya di situ. Memang kita tak marah pada Mat Sabung, tapi adanya DAP. Warga bangsa Melayu susah untuk menerima keadaan DAP. Jadi kalau anda nak cantun, carry on lah, tak ada masalah. UMNO tetap solo, kita bertanding, apa saja yang dihadapi, apa saja yang mendatang, kita tangani secara jantan. Presiden UMNO, saya haraplah biarlah 30 September ini benar-benar terjadi mesyuarat. Sudahlah. Warga Akar Umbi dah letih, dah lenjan. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.